Okay, this one, net present value. So kita akan pakai contoh yang sama tadi, project A dengan project B. Right, so untuk net present value, kalau tengok rumus kat atas ni, sifat cash flow after tax times dengan PVIF and then summation. So yang ni bergantung kepada tahun, tahun ada berapa, and then tolak dengan initial outlay. Right. Okay, so untuk project A dia quite easy sebab dia annuity, right? So kita ada 4 tahun tadi, dapat 2,400 every year selama 4 tahun. Okay, so this one 2,400 times dengan PVIFA, teruskan dengan annuity punya present value. Sebabnya dia dapat nilai yang sama every year. So 10% 4 years. 10% ni akan diberi dalam soalan, akan diberi dalam soalan. So kat sini pun dia cakap if marginal cost of capital for Kurnia Corporation is 10%. So this one 10% ni kita akan guide kita lah untuk tengok dalam table PVIFA. And then 4 ni 4 years. So kalau tengok dalam table PVIFA 10% 4 years. So jawapan dia, bukan jawapan, kita tengok dalam table 3.1699. Right. Okay, and then minus initial outlay. So 2,400 times 3.1699 and then minus 6,000. So the answer is 1,607 ringgit and 76 cent. Right. Okay. Okay, this one is NPV, net present value for A. And then for project B, as we all know, the cash flow is not annuity. Dia punya cash flow tu tak sama every year. Right, so you need to calculate one by one. So kat sini kita tahu dia ada 4 tahun, nilai dia berbeza. So you kena kira asing-asing lah satu-satu. Right, 2,000 untuk cash flow tahun yang pertama, 2,000 times dengan PVIF 10% 1 year, plus dengan second year punya cash flow 2,200 times dengan PVIF 10% second year, plus dengan 2,400 PVIF 10% 3 years, plus dengan 2,700 PVIF 4 years, tak nampak kat sini, and then minus dengan initial outlay which is 6,000. Okay, okay, so normally ada beberapa kesilapan lah yang biasa student buat. Yang pertama, tersilap pakai PVIFA. So yang ni penting, you kena pakai table PVIF sebab you kira one by one, bukan annuity. Okay, and then second kesilapan yang biasa adalah you lupa nak tolak dengan initial outlay. So initial outlay ni bila dah kira panjang sangat, so lupa nak tolak dengan initial outlay. So jangan lupa tolak initial outlay by the end. So you tambah everything, tolak dengan initial outlay. So kat sini dia tengok table PVIF 10% 1 year kat table PVIF tu, so kita dapat 0.9091 and then seterusnya lah, and then tolak dengan 6,000. So jawapan dia 1,283.66 sen. Right. Okay, so untuk net present value ni dia senang je dia punya rule of thumb dia. Yang pertama, as long as nilai net present value is positive, so maknanya projek tersebut is profitable ataupun menguntungkan. Right. And then sebaliknya, kalau dapat jawapan negatif, maknanya projek tersebut akan merugikan lah ataupun loss. Right. So make sure kalau kita nak jalankan projek apa-apa, net present value dia kena positif lah. Untung, menggambarkan keuntungan. Okay, so obviously kalau kita tengok kat sini NPV untuk A dengan B dua-dua positif, so maknanya dua-dua projek menguntungkan. So tapi kalau kita nak pilih salah satu daripada projek tersebut, obviously projek A is better than projek B lah, which is keuntungan dia lebih banyak, 1,600 berbanding dengan projek B 1,200 lebih sahaja. Right. So kalau projek tersebut mutually exclusive ataupun kita kena pilih di antara dua projek, so kita akan pilih projek A. Tapi kalau projek tersebut independent, independent ni maknanya dia tak saling bergantung, so dua-dua projek kita boleh jalankan. Sebabnya dua-dua menguntungkan. Right? Okay, so dia bergantung kepada kita punya capital lah. Kalau capital banyak, boleh jalankan dua-dua projek. Right? Okay, so this one is NPV, net present value.
Alright. Okay. Second methods under discounted punya methods, which is kita panggil dia sebagai profitability index, PI, profitability index, which is dia lebih kurang sama dengan net present value tadi, cuma bezanya adalah instead of kita tolak initial outlay by the end tu, kita tukar, kita jadikan dia bahagi initial outlay ataupun initial investment, right? So present value everything tadi, which is untuk project A, untuk project A dia punya cash flow sama every year 2,400 times dengan PVIFA 10% for years. Kalau tadi tolak initial outlay, sekarang kita tukar jadi bahagi initial outlay, right? 6,000. So jawapan dia 1.26796. So bila ringgit bahagi dengan ringgit, so jawapan dia hilanglah ringgit tersebut. So jangan letak RM dekat depan, so salah nanti. Okey, manakala untuk projek B, so projek B ni dia apa dia ni? Dia bukan annuity, so you need to calculate one by one macam tadi. So sama je, cuma sekarang kita bahagi initial outlay 6,000. So jawapan untuk B adalah 1.2139, untuk A 1.26796. Panjang pula dia punya titik perpuluhan tu. Okay. So this one dia punya apa ni, huraian berkenaan dengan jawapan dia tu, dia lebih kurang sama je. Dia ada rule of thumb jugalah. Macam net present value tadi, kalau jawapan dia positif maknanya menguntungkan, kalau negatif merugikan. Tapi untuk profitability index ni, dia rule of thumb dia adalah kalau jawapan dia more than 1 ataupun 1 point something ke atas lah, okay, so projek tersebut kita consider as menguntungkan. Manakala kalau jawapan profitability index tu less than 1 ataupun 0 point something, maknanya projek tersebut merugikan. Alright, kenapa jadi macam tu? Sebabnya kalau dia punya present value lebih besar daripada dia punya initial outlay, obviously jawapan dia akan more than 1 lah, menguntungkan lah. Tapi kalau present value dia lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan pada permulaan projek, maknanya obviously rugilah kan, ataupun jawapan dia akan dapat less than 1 lah, 0 point something. Okay, so most of this project kalau kita tengok jawapan dia more than 1, so dua-dua menguntungkan lah, dua-dua menguntungkan. So kalau projek tersebut mutually exclusive, so obviously kita akan pilih projek A, sebabnya profitability index dia lebih besar daripada projek B. Okay, tapi kalau projek tersebut independent, dua-dua boleh jalan lah, sebab dua-dua menguntungkan. Alright, so jawapan dia akan tally dengan net present value. Kalau net present value kita calculate tu dapat menguntungkan, obviously dalam profitability index pun dia akan menguntungkan lah. Dia takkan apa ni, jawapan dia tak samalah, dia akan sama dari sudut huraian. Alright, okay, so profitability index, very simple, no problem. Okay, seterusnya yang terakhir under discounted method adalah IRR, internal rate of return, right? Internal rate of return, yang mana kita sebenarnya dah cover benda ni dalam FIN 242 dahulu, tapi tak apalah, kita akan ulang balik. So kalau kita recall balik IRR ni, kita kena buat interpolation untuk mencari dia punya interest, ataupun kita nak cari dia punya internal rate of return tu lah, dalam bentuk persen jawapan dia. Jawapan dia dalam bentuk persen. Okay, so kalau kita ingat balik, untuk IRR ni kita hanya boleh calculate untuk annuities punya projek sahaja. Untuk projek yang bukan annuity, kita bukan tak boleh kira, cuma kalau calculation on paper macam ni memang tak boleh buat, unless you pakai financial calculator, boleh calculate benda ni. Alright, so kita tengok untuk projek A, untuk projek A, sebab projek A annuity, projek B bukan annuity, so untuk projek A sahaja kita boleh calculate. So calculation dia, so present value equal to annuity times dengan PVIFA. Yang ni basically lah, basic punya present value kan. Okay, so PVIFA equal to
present value divided by annuity. So present value ni kita akan replace dengan kita punya initial outlay, which is 6,000 divided by kita punya annuity 2,400 every year. So kita dapat 2.5. Right, jawapan dia nampak macam lebih kurang sama dengan payback period, tapi bukan tapi bukan. Okay, so PVIFA berapa persen, tapi kita dah tahu dia 4 years, right? So yang ni kita akan based on table PVIFA lah, sebab dia annuity tadi kan. Okay, kalau kita tengok dekat table PVIFA dekat belakang, so kita kena cari nilai 2.5 at year 4, right? Kalau kita tengok dia berada di antara 20% and 24%, right? 2.5 ni. Sebab untuk 20% jawapannya adalah 2.5887, manakala untuk 24% 2.4043, right? Okay, so yang kita nak adalah 2.5. So macam mana nak kira jawapan dia? Okay, first nak calculate dia punya IRR, which is 20%. 20% ni datang daripada mana? Yang ni, yang first ni, 20% plus, okay, beza di antara 2.5887 tolak dengan 2.5, which is kita dapat 0.0887, and then divided by beza di antara 2.5887 dengan 2.4043. Okay, so you dapat 0.1844. And then you kena times 4. Kenapa kena times 4? Sebabnya beza di antara 20 and 24% ni sebanyak 4%. So kena kali lipat. Kalau you tengok dekat table belakang tu bezanya hanyalah 1, so kali dengan 1 lah. Kalau beza dia 2, so kali dengan 2. Alright. So 20% tambah dengan jawapan yang ni kali dengan ini, so you dapat 21.92%. So ini adalah internal rate of return. So yang ni dia punya rule of thumb-nya, kalau IRR ni lebih besar daripada kita punya cost of capital, maknanya projek tersebut menguntungkan. Which is cost of capital kita yang asal tadi berapa? 10%, right? So 21% ni obviously larger than 10%. So projek tersebut menguntungkan. Kalau dapat jawapan dia less than 10%, so maknanya projek tersebut merugikan. Alright? Okay, so this is chapter 3, capital budgeting. So ingat kita recall balik, kita ada 2 subtopik. Yang pertama berkenaan dengan cash flow. Yang untuk cash flow tu you kena ingat kita ada 3 initial outlay, annual cash flow dengan terminal cash flow. So every cash flow tu dia ada calculation dia masing-masing lah. And then bila kita dah calculate dia punya cash flow tu, kita nak tentukan sama ada projek tersebut patut dijalankan atau tak. So kita based on capital budgeting techniques. Kita ada beberapa method tadi lah, tapi pecahannya ada 2 kan. Kita ada non-discounted method dengan discounted methods. Right. So itu sahaja daripada saya untuk chapter 3. Terima kasih.